Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Black Plex. Flap. Aduh. Welcome back to the Black Cats podcast. My name is Adi. I'm Marelli. Ustaz Hidayat Nur Hakim. And we are from the Black Cats Podcast. Okay, so sedutan minggu yang lepas kita ada berbual pasal pregnancy. Yep. Correct? Yeah. So pregnancy, to recap back, is a sensitive period of time. So to recap back also, jaga-jagalah. Senang cakap, jaga-jagalah bila kita tengah dalam period pregnancy tu lah kan. Bukan kita, dengan kaum wanita. Itulah. I mean both kena jaga-jagalah. Tapi kita pun kena berhati-hati di jalan raya no matter what, ya? Correct? Yeah. Okay, so for this week, Salah, aku nak kena berbual kat sini sebenarnya. Yang aku berbual kat atas macam ada orang, kenapa kita ada story nak share. Tapi before kita get to kita punya guest punya story, kita nak share something happen in this room recently. Jap, guess my story. Yalah, guest punya story lah. Apaan? Tak ada Tak ada. Okay, then tak ada lah. Apa ini kau pun tak baca message tau ni. Sorry Tak Okay, baca memo. oh yeah, that one. Okay, but before we get to that topic lagi, I want to share what happened recently. Ni baru like past few days. Last week Last week lah. Yeah, you share Was it because last you were at home. Okay, Bismillah. Okay, it happened, I think that was last Thursday or last Friday, whereby I'm at home, I'm working from home, and it's during afternoon time, and masa tu ID is not at home lah, he's working. So basically dekat rumah ni ramai orang datang, like his sisters came, his nephews and the nieces all came. So satu kali tu aku tengah makan tau dekat living room kat luar ni Then what happened was, I was sitting facing the TV, and his elder sister Kak Lia was facing me, which is tembok yang ada frame tu kan. So yeah, working from home, of course I will shut off the door lah. Tutup rapat gila guys And then suddenly the door opens. Kalau angin, kalau tiup it will open like macam ni Just slow kan. Tapi tak tu, dia macam boom, buka half. Terus sekali Kak Lia tengok aku tengok Kak Lia begini. Apa kau kat dalam bilik Tak, aku dengan dia kat luar. Tak ada orang kat dalam studio. Nobody. That was I think 4 plus Aku pukul berapa aku lupa tengah makan. Kak Lia tengok aku, dia cakap, ada orang kat dalam studio apa? Aku cakap tak ada lah. Tak, aku senyum je. Biar Kak, dia nak main dengan pintu. Cakap tapi tak ada angin. Kalau angin buka pintu kan dia macam buka ni, terus stop apa. Ni dia macam buka, macam ada orang buka daripada dalam atau orang tolak. Tu satu. Tapi Kak Lia tu macam stun lah. Kak Lia tengah dokong baby tau. Tengah dokong, dia tengok aku, dia tengok yang pintu tu. Kau betul tak ada orang? Dia cakap tak ada. Tak, aku ketawa. Dia cakap dia ni main pintu pula. Aku tutup. Then sekali the second time Ni kira dulu Kak Lia punya bilik kat City. Kakak punya second. So what happened was, okay, that was the first one Then the second one, aku kat dalam. So aku habis makan, aku cakap dengan Kak Lia, okay lah, aku nak sambung buat kerja balik kat dalam. So aku duduk kat sini, then the door opens again. Macam aku ambil handphone, aku snap gambar tu, aku send kat ID. B, this is the second time that the doors open. That was the second time. Then aku keluar, aku dengan ID keluar. Kita pergi dating lah. Kita pergi dating. Dan after kita dah balik. Dah balik tu, his sister is still around. Everybody is still at home. So he took out the EMF, the detector tu kan. So there's 3 of us in the studio. Aku, Abang Malik, which is Abang Ipar dia, Kak Lia punya husband. Then you were sitting here No, I was playing with the computer. Or something like that lah. Frame ni jatuh, tak ada angin tau. And frame kalau jatuh it's just flat. Dia tak duk, dia kat bawah. Terus sekali Abang Malik dengan aku semua tengah sorokok kat dalam studio ni tu macam, what the fuck sel, benda tu benda sangat. Jatuh, angkat, aku biarkan, aku tak nak angkat dulu. Biar dia dah jatuh kan, biar dia relax dulu baru aku angkat. Aku dah angkat. Then he took out the EMF. Scan, tak ada. Kau tahu kat mana? Kat mana Kak duduk tu? Dekat atas kepala dia. Macam siap. The thing went up to kat atas kepala Abang Malik. the thing went up to 3 ke 4 bars. Ya. Betul-betul kat atas, dekat Abang tingkap Malik. tu. Then dah gitu
main-main lah benda tu lagi. Main-main benda tu ada dekat dapur punya toilet. Then dekat luar rumah kita, so basically ni, lepas tu kakak aku semua dah nak balik Diorang dah nak balik. So kita hantar diorang kat bawah lah. Sebab before kat bawah tu kita dah keluar rumah. Aku bawa tu tu benda lah. So diorang suruh aku main-main dengan tu kat bawah. Okay, aku bawa. So along the corridor tu aku bawa. Aku on. Benda tu was up to 3 bars along the corridor. Dia macam ikut tau guys. So aku fikir Marcus siapa tak fikir mungkin lampu lah. Lampu giving off energy. Abang Malik so lampu dia giving off electricity, giving off energy. So aku macam okay fine. Tapi aku perasan the thing was along the corridor dia 3 bar kan. And the brightest area is the lift lobby. Tapi bila dekat lift lobby benda tu kosong. Kosong. Okay, tak apa. Then turun bawah. So kakak aku yang second dia drive. Okay, so dia tengah tunggu yang lain semua kat bawah nak naik kereta. So what happened was aku main-main benda tu. So aku macam point around the thing. So aku point dekat kakak aku yang second, because she's downstairs dah tengah tunggu for quite a while kan. So aku point dekat kakak aku yang second tu. The thing went up to 5 bars. Red colour, full red. Betul-betul dekat sebelah kakak dia. Dia macam naik dan turun balik. Dan hilang. Yeah, it's just like macam temankan dia or something like that lah. Then macam Abang Malik fikir okay lah, mungkin kereta engine on ke apa. So he took, dia cakap Mi kasih aku lah. Apa maybe kereta ke apa. So dia ambil EMF tu, dia ambil that reader tu, dia scan kat kereta, tak ada apa-apa. There's no lights coming up. Cakap tak ada apa-apa pun. It's not even car. Even kalau letak dekat, touch the car itself, even though the engine is on, touch the car itself, it's not even lighted. Nothing. Tu macam mungkin benda tu teman kakak ada kot. Kakak tengah tunggu kita kat bawah. Ada chance lah. Tak tahu lah. Allahuaklam. Then we went up balik. We went up, test lagi dekat koridor. So dekat luar rumah, dekat gate tu is like light up to orange. Orange. Dia blinking gitu. Tu macam okay, hello, good night, bye. All the way lah. So aku kind of suspect is benda lama juga. The same thing yang pernah singgah ada dekat rumah ni, pernah singgah kat rumah ni. So yalah, tu je lah. Dia kat belakang ni pasal kat belakang ni sarang. Ya, kat belakang ni sarang. I don't know whether aku pernah ceritakan korang ke tidak. Definitely ID knows about this. We used to have dulu punya podcast lamanya podcast. We used to have a guest by the name of Kak Mas, Tante Mas. So at that point of time I didn't stay here. Aku tinggal kat Bukit Batok. So aku hantar Kak Mas dulu lah, because Kak Mas is staying around the area. Hantar Kak Mas. Then coincidentally the Grab driver tu it's staying kat 522 kat belakang ni tau. And they like kita masuk tu, then aku macam tegur abang tu, oh abang dengar misteri jam 12 Dia cakap lah, ni macam pendeman lah kira. So aku pun macam voice out, I say that kita pun baru buat podcast, like about horror stories and stuff. Sekali kakak ni cakap dia daripada Kampung Bray. Tak tahu korang dengar tidak Kampung Bray. Dia dekat daerah Jalan Bahar sebelah end, dead end. Then abang ni pun ceritakan lah, dia kata dia pun daripada Kampung Bray. Coincidentally. So macam they know what happened dekat kampung tu back then. Okay, then aku pun ceritakan, aku cakap bang, kat sini memang selalu kena kacau macam benda-benda ni lah. Dia cakap rumah dia sampai sekarang, rumah abang tu yang driver, yang Grab driver tu kat belakang ni, rumah dia sampai sekarang washing machine dia keep moving 2am, gedang. Dia panggil orang rukian ke rumah dia pun tak boleh buat apa, pasal kira abang tu pun cakap sini ada sarang. Cannot do anything. Probably dia macam masuk singgah tu dia keluar, masuk singgah tu dia keluar. Terus kita kat dalam studio selalu kena kacau. But then ni that one tu, yang tu pun kira kan after a while dah. Dah tak lama kacau. sih tu. Dah lama sih. Like 1 year plus dia tak macam singgah tunjuk yang dia ada kat sini until yang tu lah. Baru ni lah. So yalah, itu je lah yang terjadi. Ustaz Alah, balik agaknya rumah ni. I mean like kita pun macam dah naik biasa. Pasal dia tak kacau kita actually. Dia tak kacau kita. Kita macam dah naik malas lah. Orang kata memang walaupun kita dah used to this, memang walaupun benda tu macam selalu meninggal, memang macam some people think ni I'm not saying about us some people may think that tak apalah, biar dekat dalam rumah. Kalau sebetulnya kalau boleh jangan pun ada benda tu dalam rumah. Exactly. But no matter how many times kita rukyah, kita halau pun, it still comes back. Macam mana tu Ustaz? Benda tu sarang kat belakang dia Ustaz. gini,
Bismillah. Okay, so kalau pasal sarang heyo. Sarang Okay, pasal suara aku sarang. kalau kuat bilang kau aku tak pakai Oh earphone. ya, a bit loud. A bit loud. Boleh. Okay, So sorry. kalau sekiranya kita cerita pasal oh tak Tak kacau Ustaz. Okay, pasal sarang. Wallah alam lah, kita susah nak tahu kalau situ ada sarang ke tidak lah. Kalau cakap situ busy, memang mana-mana tempat pun ada lah. Yup. So on that part saya tak akan touch on that lah, pasal sarang-sarang ni. But kalau sekiranya pasal yang you cakap, ada orang selalu cakap macam biarlah dekat alam dia tak kacau ke apa, whatever I just buat. Don't do that. Don't do that. Sebab bila dia dah naik sedap duduk dalam rumah, dia akan ajak benda lain masuk dalam rumah. Ya. Ingat diorang pun boleh Diorang pun ada geng. Kau nak kena faham Ustaz dia singer. Ada singer, dia penyanyi. Suara dia selalu terkehil. Okay. So selalu kalau dia dah for example 40 days atau 70 days ke, dia dah terbiasa dalam rumah ni, nanti dia akan ajak orang lain. So dia orang pun boleh kahwin, dia orang boleh beranak pinak. So dia boleh beranak pinak kat sini. That's why kadang-kadang ada yang mimpi atau nampak kelibat budak kecil. Possible macam gitu. So jangan pernah cakap biarlah dia tak kacau. No matter what, dia akan tetap kacau. Syaitan ni dia memang kerja dia memang kacau kita je. Even if jin Islam, I keep repeating on this podcast dah banyak kali. Kalau sekiranya walaupun jin Islam, banyak orang Islam kita yang main judi, banyak yang orang Islam kita yang buat dosa. Same goes to them. Alah. So janganlah, walaupun jin Islam tu better don't. Diorang ada diorang punya own rumah, diorang boleh keluar kat community diorang boleh jumpa, boleh tidur kat masjid diorang, up to them. Tapi not our house. Jadi kalau macam misal kata saya tak nak diorang datang lagi, okay, misal first scenario yang apa, Weh, lama betul kau fikir. kalau first scenario tak, okay. First scenario, okay, misal kata rumah dah ada gangguan. Betul. Okay. Lepas tu ada orang dah rukiatkan rumah, alhamdulillah dah tak ada apa-apa. Jadi my next step untuk saya stop diorang from coming in, benda-benda tu apa? Nak buat apa? Buat wudu lah. Jadi tak perlu pakai Tak lah, rumah bukan ke, lah. Okay, solat semua tak payah ke? Dah tahu kan, dah tahu lagi tanya. Tak, so dia gini. So penonton semua tahu ke? So dia very simple. Kalau sekiranya so kita jangan masuk yang bab solat ni semua dulu. So kalau sekiranya seseorang itu dia kena gangguan dan dia ruqyah rumah, so remember this. Kalau rumah tu gangguan datang daripada luar atau daripada rumah itself, then ruqyah rumah it's baguslah. Tapi kalau for example you dah ruqyah rumah banyak kali tetap sama juga, then please check ahli keluarga kat rumah tu. Takut gangguan tu bukan dalam rumah, gangguan tu dalam badan ahli keluarga yang membuatkan itu jadi gangguan. So it will not be effective. You boleh ruqyah rumah 100 kali, tetap benda tu akan datang because they stick to one person inside the body. So after tu dah accomplish, dah tahu semua, kau kena apa? Syaitan ni rajin. Tak ada, dia tiba-tiba tengok kamera dia gini. Tak tahu. Tak, sebenarnya tak senang. Ini gangguan. Ni memang gangguan. Okay, so kalau you dah accomplish you dah tahu dia punya main source, then baru macam mana nak maintain. So antaranya adalah solat 5 waktu. Kedua adalah selalu ada laungan azan, bacaan Al-Baqarah. Semua I think para penonton pun lebih kurang tahulah what you need to do lah. So you need to remember that kan ada banyak produk yang spray ruqyah tu semua everything. It's good. Tapi ingat ni, kalau you pakai spray ruqyah tapi ibadahnya tak ada, zikirnya tak ada, bacaan Al-Baqarah tak ada, trust me, benda tu boleh masuk anytime dah nak. Yang membuat pagar rumah adalah ibadah yang kat dalam rumah. So bila kita buat ibadah-ibadah tersebut, maka akan turun rahmat kepada rumah tersebut dan ahli keluarga. Dengan rahmat Allah lah yang melindungi kita. So if you tak buat tu, you pakai spray ruqyah, it will work, tapi dia akan datang balik. So pagar rumah daripada amal ibadah. Itu ingat. Ada such thing as pagar rumah lah Ustaz? Kalau macam ada perukian datang pagar rumah. Yes. Okay, saya punya soalan yang kedua is, okay, macam Ustaz tadi cakap, kalau dah ruqyah rumah berapa banyak kali tapi tetap masih ada gangguan, suruh check orang tu kan. Okay, misal kata, cakap saya lah dalam family saya,
sebenarnya saya dah ada gangguan, dah ada jin gangguan dah kat dalam badan saya. Okay. Kira dah pagar rumah semua dah solid, tetap benda tu boleh masuk. Walaupun dah pagar, walaupun dah pagar satu hal. Dah rukiah belum dah keluarkan benda tu? dah rukiahkan, tak ada, diorang kira tak tahu lah. Saya Okay. kira kalau misalnya kalau saya masuk rumah pun dia akan tetap akan ikut. Of course. Is it? Oh. Yeah. Dia dalam badan dia. That's why kalau orang cakap dah pagar, tapi orang balik shift malam ke, balik daripada tempat-tempat meripik ke, tak beri salam, dia ikut balik lah. Nanti jadi gangguan. Yeah. So pagar rumah tu untuk orang yang dalam rumah, tapi kalau orang yang masuk dari luar, tu nak kena baca lah. Nak kena tahu waktu tu. So always remember. Itulah kejadian kita. Yes. Benda tu pun dah nak masuk waktu maghrib yang the one before I came home. No lah, that was Asar lah. Asar. Yeah. Kalau waktu maghrib maknanya dah nak buka. Jadi soalannya untuk topik tahun ni, okay, untuk minggu ni, I believe you have the questions for about bulan puasa. Oh ya. Mengimbas kembali Kenangan yang nostalgia. lepas. Oh tak. Episod yang minggu lepas kita ada mention about bulan Ramadan sekarang ni. Ada tak gangguan? Ada kan? Ada kan Ustaz? Mesti ada kan gangguan. It does exist, right? Like people hantar sihir ke apa benda ke. Ni gangguan bila tak puasa bukan. Okay. Kan? Ada, right? So banyak orang sebab kita dengar pernah ada hadis, if I'm not wrong, hadis ke atau ada banyak asatizah kata kalau sekiranya bulan Ramadan maka syaitan akan diikatkan. So you need to remember, kita pun ada jin Islam, ada jin kafir. Yeah. So kadang-kadang jin Islam tu baik ke buruk tu tergantung pada jin Islam tersebut. So jin tetap ada, gangguan tetap ada. It's just that kadang-kadang tak seintensif macam bulan biasa. Intensif? Intense. Sorry. Intensif tu sekolah kan tu lah. Intensif kan sekolah pula. Sekolah kau. So, intense. Tapi bulan Ramadan yang kena ikat ni semua is the chip-chip. Yeah. Syaitan ni semua, iblis ni semua, yang kuncu-kuncu dia semua ni mesti ada. Chip sahoy. Kira kunci-kunci ni mesti ada. 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 Jin Islam ada, yang biasa-biasa pun ada. Sebab diorang community. Diorang macam kita. Contoh chip dia apa? Chip Contoh dia. Contoh apa? Yang kena lock up. Kira kan dia punya high table lah. Yalah macam contoh je. Apa ada tak contoh-contoh jin dia? Mana lah aku tahu. Tak ada. Aku jumpa jin. Kau sebenarnya macam jin Islam is kira kan bukan chip dia lah, bukan yang besar. Ada lagi besar. Semua ada ketua. Semua ada ketua. Cuma yang macam tu kita manusia, kita ada presiden. Alah. Kira okay, Tapi kita tahu siapa presiden kita. You know? Macam kita mesti, tahu tapi siapa diorang pun presiden. tahu. Kita tak tahu. Oh, kita tak tahu. Ingatkan dah ada jin dia yang kita tahu. Tak. Dia ada nama Pak Ustaz Luri lupa. Sebab nama-nama pelik-pelik. Nama-nama pelik-pelik. Okay. But I think ada. Dia ada The Seven Kings. Junaidi Syahmi. Ada. Seven Kings. Tak salah is ada 7. Oh, suju. Apa suju? Ingat apa suju? If I'm not wrong yang saya orang baca is 7. Ada kira kan The Seven Kings. Untuk anime Seven Deadly Sins. Itu lain. Itu betul. Itu Shazam kan? Siapa yang dia punya main character? Meliodas. Oh baik. Shazam Shazam kan dia yang villain kan Seven Deadly Sins. Ya, Shazam masuk dah. Tak tengok ni. Tak. Start tengok. Okay. Sabar tanah sabar. Back to topic. Kita dah lagi jauh. Okay. Cuma nama-nama dia pelik-pelik. Okay. So even for me, so nak hafal lah, macam leceh nak hafal. So yang kita tahu is that memang dia ada chip dia. Macam toyol ni semua masih ada lah. Toyol? For example. Toyol, wallahualam. Kita tak tahu. Ada jin, as long as the jin, then ada. Macam Ustaz cakap, toyol, pontianak, pocong tu semua sebenarnya jin. Dia semua menyerupai sahaja. Sebab kita takut dengan tu benda. Kalau kau pergi USA, mana ada pontianak? Betul juga. Kalau macam saka ni semua, Saka? ada lah. Dia tak kena lock up lah. Macam nak lock up? Pasal dalam badan kita lah. Tak, dia bukan dalam badan. Masalahnya benda-benda macam ini kita tak tahu dia orang pangkat apa. Itu je. Kita tak tahu pangkat kita dapat lain lah cakap nanti call iblis. Kau kasi aku dia punya ni
Bukan soalan. Kau tanya aku soalan. Mana aku tahu. Ni soalan je. Mungkin ada saka yang memang legit cheap tapi kita tak tahu. Ya, Allah alam. Sebab benda macam ni is ghaib. Ghaib maknanya benda yang tak nampak. So benda tak nampak, lagi kita dalam dimensi where kita tak boleh nampak dorang. So kita tak tahu ni pangkat apa, ni raja ke, yang ni kuncu, ni prince ke, ni princess ke, ni Dah habis. nelayan ke, apa ke, we don't know. Banyak. Banyak. Dia sama community macam kita. It's just that dorang alam lain, kita alam lain. Macam gitu. Then Rukia session still happen in bulan Ramadan. Ada. Yes sir. Masih ada. Tapi dia punya reaction will be as bad as after or macam during atau during and before Ramadan. Is it macam lagi rabak? Mungkin ada yang some based on your experience lah kalau ada. From my experience, ada yang macam quite mellow down sikit. Ada yang really masih agresif. Dia pun puasa agaknya. Mungkin ya tu. Mungkin yang Jin pun puasa lah. Jin Islam? mestilah berapa ramai yang manusia Islam yang puasa tapi main Aku judi. tahu jin kan jahat. Tak. Ada jin baik lah. Tak, dia memang dalam apa pun jin pun baik jahat ada, manusia baik jahat pun ada. Dua-dua ada sama sisi. It's just that diorang pun ada dalam puasa juga. syariat yang diorang ada. Diorang pun nak kena ikut apa yang Rasulullah cakap. Solat, puasa, semua rukun iman semua sama. So kalau diorang tak buat pun diorang berdosa lah kira kan. In terms of diorang punya law. Correct. So antara diorang yang extra is diorang berdosa sama macam kita, is dia tak boleh komunikasi dengan kita. Dia tak boleh rasuk kita. Itu dah consider zalim, maka haram hukumnya. Sama dengan kita tak boleh nak cari panggil dia untuk jadi kita punya pendamping. Cannot. So kira kan kalau diorang kacau kita bila bulan Ramadan tu, and macam diorang kan pun kena puasa. So kalau diorang kacau kita during bulan Ramadan tu, alhamdulillah. Diorang kira kan batal lah puasa diorang. Sama-sama batal. Wallah alam. Yang ni saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu kalau diorang punya syarat puasa dia ke batal puasa sama ke tidak. Wallah alam. Mungkin sama sebab syariat yang sama daripada Rasulullah. Yalah. Cuma macam kita cakap lah, itulah kita nak belajar. Sempat lah. Sorry, dalam kepala otak aku is Nabi ajar kita cara nak hidup macam manusia. Dia tak pernah ajar kita macam nak hidup macam jin. Setan. So for example, seseorang tu puasa, dia main judi, batal tak puasa dia? Tak batal. Tak. Apa? Repeat question. Orang tu puasa, lepas tu nak main judi, batal ke tidak? Main judi. Time dia tengah puasa, batal ke tak? Batal lah. Tak. Asal? Dia dosa je. Dia dosa. Tapi bila batal, main judi, minum koktail. Okay. Dia tak batal. Oh, tak batal Sebab sekarang kau punya mindset is kalau buat dosa batal. Betul lah. Aku tengah puasa ni, aku tipu dengan kau, aku tadi tengah tidur, padahal aku tengah kerja. Kau rasa batal tak? Tak kan? Sama jugalah. Dosa is dosa. Cuma rugi. Disebabkan kita dah puasa tu pahala. Diskaun Lepas tu kita buat apa yang kau diskaun. Pahala tu diskaun. Pahala diskaun lah. So kita dah pahala, lepas tu kita buat dosa, dia potong lah macam tu. Because I've always lived my whole life and growing up thinking macam kalau aku buat dosa dalam bulan Ramadan aku batal. Tak. Is it because of that you tak puasa selagi? Tak, jangan buka air mani. Taklah, habis dia yang cakap apa? Dia yang buka dia sendiri. Tak ada lah, orang tanya je like, kalau buat dosa tu tanya aja. Like kalau, cause I always thought macam kalau aku buat dosa bulan Ramadan is considered batal. Okay. Itu senang. Bangun pagi dah sahur, dah puasa. I rasa nak ambil MC lah, sakit. Baru tak sakit lah, batal lah minum. Okay, faham. Ustaz, saya curious maybe saya track sikit cakap pasal jin. Okay. Aku tak tahu sama ada korang pernah dengar ke tidak. Aku dah nampak this macam bukan dokumentari lah, kira macam kau tahu shorts video dekat TikTok ke apa. Ada this kingdom. Kalau kita pergi kat tempat situ, nampak macam hutan-hutan and empty buildings. Okay. Tapi diorang percaya itu actually jin punya kingdom. Memang bunyian lah. Tak tahu lah. So pernah ada few cases is ada orang daripada that kingdom beli kereta berapa puluh, banyak gila. Wakanda tak? Wakanda tak ada. Wakanda. Dia ada force field lah. Yes. So diorang believe itu macam wang kandang pula. Minum. So aku tak tahu lah. So diorang believe tu macam version of Wakanda. Legit lah. Because diorang legit kaya gila. So ada orang pernah cakap, they interviewed this one guy yang dia pernah lalui jalan kat situ, and they allow him to come in
So they are actually living their life as per normal. Macam kita juga kerja, ada jualan semua. So they are living their life. So habis bila dia patah balik, ada orang tu yang jaga gate. Dia cakap, untuk kau sahaja kau boleh keluar masuk. Kita semua okey dengan kau kalau kau keluar ataupun masuk. So dia keluar masuk. So okay lah. So bila there's a few times dia datang balik, then there is one time yang dia patah balik, dia tak dapat nampak. Dia ajak orang lain datang, terus tak nampak. Terus tempat tu jadi macam abandoned. Dia macam cerita Duyung. Kau tak tahu cerita Duyung? Yang si Duyung tu dah kata dengan Saiful Apik, aku kasih kau ni cengkerang ni Seashell lagi cerita ni lagi. Dia kasih aku kasih kau ni seashell. Ni untuk kau pakai untuk kau seorang je. Kau jangan bagi orang lain tahu mungkin pasal seashell dia. tu dah jual kat member kau. So yalah, kira kan macam Yeah. kau jangan kasih orang tahu pasal aku punya seashell ni. Kalau kau bagi tahu, aku takkan kawan kau. So ni Saiful Apik pun panggil lah kawan-kawan dia pun nak show off kan. Dia boleh panggil Duyung. Sebab Duyung tu tak datang. Something like that. Jadi Kan kau just imagine dengan mata kasar kita sendiri je kita tak nampak. Only certain people yang mungkin Allah kasih dia kelebihan boleh nampak benda-benda gitu. And lelaki tu sendiri cakap dorang punya teknologi is lebih gila babi daripada kita punya sendiri. So kira kan coming to that topic sure. Coming to that macam tadi Mak kata Tuhan kasih kita, dah kurniakan kita dengan kelebihan untuk melihat. Okay, misal kata pasal siapa si misal ni aku nak tahu. Sebab aku macam-macam podcast lah aku cakap misal. Aku nak orang tanya aku misal tu siapa. tak tengok. Okay, sambung. Tak pernah lah. Penat. Okay, letak pasal ada orang kata macam kalau kita minta dengan Tuhan, kalau kita minta, bukan kita diberi tu, kalau kita minta dengan Tuhan untuk kita dibolehkan melihat. Nanti kau buat kita, video untuk kita boleh nampak. Ada such thing Dia minta. Boleh lah. Tapi kalau Allah izinkan lah. Kalau Allah tak izinkan. Pasal aku dengar is like macam I heard that macam ada cara-caranya, ada cara solatnya, ada waktu solatnya untuk kita solat. Jadi kita akan boleh dikurniakan melihat benda-benda gaib ni. Tu aku dengar lah. But aku lupa exactly bila and berapa banyak kali. Macam berapa banyak kali kau kena solat in that one time. Aku lupa. But aku pernah baca is like macam kau buat gini, kau solat berapa banyak kali gini di sewaktu, nanti insyaAllah kalau kau akan dapat that kelebihan untuk melihat benda-benda gaib. Betul ke tak? Ni macam satu cerita tu That one I pernah dengar amalan yang kena buat. Ada zikir dia waktu tertentu. Cuma masalahnya satu dia gini je. Logik dia soalan satu. Kau nak tengok gaib buat apa? That's why Simple je. So that's the first part So the second part, since kalau kita dah macam Tuhan dah kasih kita atau kita minta daripada Tuhan sendiri. Macam Ustaz pernah kata kalau kita boleh melihat ni is satu kekurangan bagi kita. So macam mana tu? Is it kekurangan walaupun Tuhan kasih ataupun kita tengok daripada logika akal lah. For example kalau kita minta Allah kasih, mungkin Allah nak uji kita lah. Dia nak tengok sangat, Allah kasih, nak tengok lah betul-betul. Nanti takut sendiri, lepas tu tak ditutup. Ada satu hal kan, so kasih pengajaran lah. Macam itu kadang-kadang tak terantuk baru tak sedar lagi. Dah terantuk, tergolek, tersungkuh, tertiarap, dah baru nak cakap okay tak nak tengok lagi. Dia gini, alam gaib ni Allah dah created them untuk kita tak boleh nampak. Dah sudah. Kalau Allah kasih kurnia walaupun dia tak minta, itu dia dengan Allah SWT. Even orang yang boleh tengok, for example wali-wali Allah kirakan yang Masya Allah yang dia tak bilangan, dia pun never say aku nampak jin kat sini. Ada tak kau nampak Mufti Meng cakap gitu? Mufti Meng lagi syarat don't sit there, there's jin walk ni. Tak ada bro, kita je mufti. Tak ada. Yelah. And orang semua alim kot. Orang berilmu. Macam ulama-ulama kita semua, dia nampak, kalau dia nampak pun dia takkan cakap. Yelah. Forward apa guna nak cakap? Is it a good thing? No, boleh menimbulkan fitnah. Macam gitu. So kalau nak nampak, terserah kau lah kau nak nampak. Tapi for me, my pendapat better don't. There's a reason tak why. tengok pun tak apalah, tak nampak pun tak apa. Nanti kat akhirat lah. Then next part of the question So also at the same time, macam aku pernah dengar macam ada
orang pernah ceritakan kat aku lah macam dia usually boleh nampak gini-gini, tapi bulan Ramadan, kita back to bulan puasa punya cerita, kena record balik. So aku pernah dengar cerita macam bulan Ramadan diorang tak boleh nampak benda-benda gini, tapi bulan biasa, benda hari biasa diorang boleh nampak. Bulan biasa. Bulan biasa. Okay. Ada such thing lah. Wallahualam, yang itu semua kita pun Sahih tak sahih tak dia tahu. bukan pasal sahih tak sahih. Dia ada something yang kirakan benda yang impossible boleh terjadi. For example bulan Ramadan, dia gini simple je. Syaitan atau jin boleh menampakkan diri dia kepada kita. Tak ikut bulan lah. Nah, dia tak ikut bulan. Itu ikut izin Allah SWT. So macam for example seseorang tu dia tak ada gangguan, tapi pasal dia jalan satu tempat dia ternampak. Is it because of ada possibility of dia ada gangguan? Dah check ruqyah sikit, tak ada, memang kosong, clear, tapi dia nampak. Macam mana tu? Mungkin tapi sekali je dia nampak. That one is more tu, mungkin dia nak menampakkan dia, nak kasi kita takut dah. Itu saja. So ada orang buat apa Allah buat dua alam. Allah buat alam yang satu tu, ingat senang-senang ke? I was thinking of something different dua alam. Tahu itu yang cerita tu kan, yang cerita dua alam. Kau jangan ni, aku pun terfikir first thing aku tengok itu yang Aaron Aziz kan. Bukan. Ada satu Suhaila cerita. Salam lah. Oh, sorry salah. Dia main karakter dia Suhaila Salam. Tapi dia tak salah, ada kawan dia. Tu lain cerita, tu drama. Oh, drama. Aku tengok lain agaknya. Okay. Hidup fight. Korang dah pernah tengok Black Cat podcast? So kalau for example dalam bulan puasa, dia tak nak tunjukkan diri, dia tak payah nampak lah. So simple je, gitu je. Pasal ada orang cari macam diorang pergi expedition, diorang pergi bulan Ramadan, macam to me pada aku macam nonsense lah. You know. Dia actually gini, bulan Ramadan nak pergi expedition, daripada buat gitu masuk bagi Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Oh, Qiyamul Lail. Tahajud ke, pergi zikir ke, apa ke, baca Quran dah lah bulan Penat Ramadan. je. Korang kalau pergi adventure ke lagi nak kena pack orang punya bag, nak pergi semak samun, nak pergi potong sana, potong sini, buat perlu. Yalah, kalau semak samun kan blog, kau kena potong sana, potong sini. Buat perlu dia buat apa. Jadi kan boleh join Ustaz. Ya. Boleh join Ustaz Iyad, buat yang mulai. InsyaAllah Ramadan. Bagus korang promote. Apa dia? Vamos. Aku dengar bunyi horn. Okay. You are pushing me towards the end. Oh, sorry. Very sorry. Dia dari tadi tau, aku perasan, aku perhatikan dia. You kenapa? You don't push me lah. Ada kat ujung. Sorry. My wife here. Sorry. Okay. So apa lagi soalan pasal bulan Ramadan? Because I feel like we had a lot of questions about bulan Ramadan. We had any You more? ever experience anything in bulan Ramadan? I've never experienced anything, but I saw bulan Ramadan. Aku tapak. Terkejut-kejap tau. Dada aku daripada kesini je. Macam Ya, masalah dada ke jantung? Jantung. Dada kalau dah dah lain ni. Bulan Ramadan experience anything. I only saw something once. Ceritakan dulu, let me think. It's not hantu or whatever lah. It's during lepas tarawih. When aku masih tinggal dengan parents aku lah at the west area. So kita solat tarawih dekat bawah blok. Then lepas dengan telekung lah tengah jalan nak balik blok tu, nak balik rumah, then nampak 77. And I thought it's meteor tau. I thought it's meteor. Fireball. Fireball. Ingatkan yang 7. Bukan. Bukanlah. 77 is dia macam telur Yeah. You can So say. I Dia bentuk thought macam it's a telur kan. meteor. Tak payah buka lampu. Jangan. Bukan. East side brother. East side brother. Yeah. Oh, tak takut je. Okay, kita sambung. At that point of time, nampak me, my late dad and my mum tengah jalan nak balik blok tu. So we saw this, kita ingatkan meteor. So bila part ibu tegur macam, tu. Macam, tu dia pecah. Dia pecah, bahasa dia dah pecah, dia dah go over to the next block where we can see the reflection of the punya pecahan dia macam berapi gitu ke tau, dekat timbuk of the block, the highest floor. Ya. So macam from there dia macam terfikir, belum bulan puasa pun ada juga orang. Itulah. Ada juga orang nak hantar-hantar benda. That's why ada Ada. Siul lah Jahat. Very bad Janganlah lah. begitu, tak bagus. Dia macam mana aku nak cakap Cakap dia. Orang tengah dalam kelemahan lah orang kata. Tak, orang tengah beribadah tu. Tengah beribadah. Habis Tengah korang tengah hantar puasa like you know. Kau attack orang tu pula. Macam mana Ustaz? Tapi tak tahu sampai ke tidak. Marah sikit. Orang, aku dengar kalau tegur Tak 77 tu, kalau pecah
777 tu tak sampai. Wallahualam. Kita macam kita selamatkan orang yang nak kena. Wallahualam. Wallahualam. Itu Ustaz tak nak go in depth lah dia 77 because tu more tu cara-cara yang Ustaz pun macam malas nak ambil pot lah, because memang ada lah, masih ada sekarang, zaman sekarang masih ada 77 tu. Cuma sudah-sudah lah tu bulan Ramadan tu. Sudah nak buat bulan lain pun janganlah. Kalau boleh tinggalkan. Yes. Tak memang betul. You akan dapat dengan satisfaction when sihir orang. Tapi satisfaction is from syaitan, hawa nafsu. Bukan satisfaction Hawa nafsu daripada keridaan Allah. Itu je. Ingat-ingatlah mati. Bila-bila kita boleh go. Bulan Ramadan bulan ibadah. 1, 2, 3. Ingat mati, ingat sakit, ingat masa engkau sulit. Okay. So macam tu. Ingat mati je. Okay. Tan, tu lagu apa Tan? Wali Bam. Wali Bang. Deng 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 Pernah dengar lagu tu? deng 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 deng. Asal lah Tan aku pernah dengar. Aku tak pernah dengar lagu tu. Deng 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 deng. Betul lagu ni. Welcome to Black Cats Records. Ini bukan Black Cats Podcast. Ini Black Cats Okay, Records je so, rakan-rakan. Faham. Okay. Any more questions about Tak bulan ada. Ramadan? So far Tak tengok Okay, Alhamdulillah. Aku got question tapi aku nak bring it to the next episode, which is aku nak tanya apa tu 77. Like apa tujuannya 77 tu? Okay, so kita akan bring this topic to the next episode. Next episode, which is okay. Oh sorry. Okay, so since we're gonna bring this episode to the next one, okay, just to take note, okay, this will be the last episode for the month of Ramadan, Yes. bulan March, okay, because next month April dah lagi beberapa hari dah hari raya. Yeah. So we are taking a break, okay, families, Selamat Hari Raya, whatever it is. Then we are coming back in May. So we will May or may not? May. Kau jangan. Kau nak kasi balik. warning. Ni joke. Korang kena faham. May or may not? Tapi as a listener, alamak tak ada. Ada. Alhamdulillah ada. Yeah. So this is the last week of March punya episode. Lepas tu kita tamat buat sementara for 1 month, April, dan kita akan kembali selepas Hari Raya in May. Yeah. So kita akan jumpa korang in InsyaAllah. InsyaAllah. Mana aku suka. Tapi sebelum apa-apa, pada bulan Ramadan ni, Ni kau pun dia sebelum nangis Hari Raya, tak adalah. Sebelum Hari Raya ni kita bagi pihak Black Cats Podcast dan juga Atan, kau boleh keluarkan tangan kau tak, Tan? Lambai je. Tu Atan. Okay, on behalf of we are from Black Cats Podcast, kita nak mohon maaf. Kita susun 10 jari. Nak lagi 10. Kalau kita ada terkasar bahasa ke, kalau kita menyinggungkan perasaan penonton ke, kita tak tahu kan, kita main cerita-cerita ke, orang pun fikir apa sangat ni berbual, like you know, macam Kalau korang ada fed up terasa suddenly ke apa terasa ke apa, kita minta maaf banyak lah ya. Tu pasal lah Ustaz. Ya, kita nak daripada hujung rambut sampai hujung bulu kaki, kita nak minta maaf kat korang kalau kita ada tersalah. Masalahnya kita ramai-ramai tengok. Tengok bulu kaki dia. Kita dia punya maaf sampai kat bulu kaki. Yang bawah tu kan tak ada maaf bagimu. Ya, kita nak minta maaf. Semoga korang telah menjalankan Ramadan korang dengan lancar, dan kita harap korang akan meriah bersama keluarga korang di bulan Syawal, di hari raya. Akan tiba. Akan tiba. Amin. InsyaAllah. Penuh tak puasa? Penuh Ustaz. Nanti kat komen penuh dengan soalan kau puasa ke? Baru kau tahu. Rasa in-law. Ni aku gini. Ni je aku mampu. Ya, Man dan Ustaz ada apa-apa nak cakap dengan penonton? Nak For apa-apa? me, you dah berbual lah. So yeah, I got nothing to say lah. Okay lah. Untuk aku Menukil dengan Ustaz, kita nak minta maaf kalau kita ada terkasar bahasa ke apa ke. Kadang kita joke merepek ke apa kan. Kita minta maaf lah ya. Minta maaf Kita minta maaf lah ya. Ya, maafkan Betul lah. Jadi since raya nak dekat, selamat raya, maaf saya dah batin. Ya, makan yang banyak. Ya. Maaf Zahin dah batin bukan
Bukan. Support. Ya, jadi lah. Since bulan Ramadan korang busy dengan ibadah, lepas raya jangan lupa sambung jugalah tu ibadah. Ya. Jadi tak rugi. Ya, betul. Okay, so Betul tu. kita harap korang terhibur dengan episod-episod kita yang telah lalu. So seperti biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa kalau ada apa-apa soalan ataupun korang ada story, korang nak komen, boleh komen di komentar box below. Iya, kalau korang ada segala Sini sikit, apa-apa sini sikit. cerita, segala apa-apa cerita korang nak share dengan kita pun dipersilakan DM kita atau email kita. Email link on our bio Dia masih tak Instagram. nak pergi corner situ. Ya. Aku dah kesedapan nak menyengit guys. So Ya. and also kalau korang perlukan perkhidmatan ruqyah ataupun apa-apa urut ke Urut. urut batin. Astagfirullahaladzim. Baru minta maaf ni. Kiri. Perkhidmatan ruqyah ke Rukia apa. atau nak mengaji Iqra Ustaz Bila masa aku belajar urut batin? Macam mana aku nak buat ni? Mana tahu Macam mana nak buat? Hidden skill. Hidden skill. Iqra fikir. Belajar apa? Astagfirullahaladzim. Kau tahu lah dorang ni. Aduh, continue. So kalau korang belajar ada ngaji ke apa boleh ke. boleh Can DM contact me lah. Ustaz dekat IG Hidayat_UD. ataupun boleh DM kita dekat IG juga. Yes. Okay, so kita akan jumpa korang in the next episode. My name is Adi. I'm Mar'eli. Episode Dayat. Nurul Kim. And we are from the Black Cats Podcast. Ciao. Semaya Raya. Semaya. Selamat. Salah. Itu pengantin.